Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Baik, video ini merupakan sambungan video untuk cara marking support yang berlaku pertindihan dengan time frame yang berbeza. Baik. So sekarang ni saya guna GU juga. Nanti kita akan pindah kepada U-Chef, kita akan pindah kepada Euro. Baik. So sekarang ni kita fokuskan pada bahagian yang atas ni dulu untuk GBP USD. Time frame monthly Sekarang ni time frame monthly, so kita akan berpindah kepada time frame weekly. Baik. So sekarang ni guys, kalau kata kita perhatikan dekat kawasan ni, tak ada support daripada time frame weekly yang berada dalam kawasan ni. Jadi untuk case ini tak adalah. Dan kita tengok support yang kedua. Kalau kita perhatikan support yang kedua, dekat sini ada satu, yang mana kedudukan close candle bear dan juga open candle bull, dia termasuk dalam kawasan support monthly ni tadi. Dan seterusnya yang ini. Dua tu Baik. So macam mana cara kita nak buat marking? Perhatikan open candle bull, low candle bear, dan saya tarik sampai ke period separator dekat sini. Saya descriptionkan dia dulu sebagai weekly. Zoom in balik. Saya nak semak marking dia. Itu dia. So saya tekan control, saya tarik ke bawah. Maknanya dia akan copy dan hujung marking yang nombor 2 ni, dia akan berada align dengan period separator ni. Nampak? So saya select yang ni. Saya tarik yang bawah pula. Tu dia. So saya dah nampak yang mana ini merupakan support yang berlaku pertindihan daripada time frame yang berbeza. Belakang ni dia punya background dia adalah support yang berlaku daripada time frame monthly, dan yang dalam line merah ni tadi merupakan support yang berlaku daripada time frame weekly. Baik. So kita fokuskan dua ni Saya turun time frame daily. Okay guys. So kalau kata korang tengok untuk time frame weekly, kalau korang perasan tadi, support yang bahagian atas ni untuk monthly, dia tidak berlaku pertindihan. Tapi bila kita buka dekat daily, dia berlaku pertindihan. Dia ada pertindihan dekat situ. So saya akan visualizekan dia. Yang weekly tadi saya tak buat visualization, saya tak ubah. Kejap kita patah balik yang ni siap. Weekly. Yang ni yang weekly punya. Baik, sebelum saya ubah dia punya visualization, yang ni yang weekly punya. Jadi apa yang saya akan buat ialah visualization tu saya akan tandakan daripada M1 sehinggalah kepada weekly. Ni semua kena tanda ni. Kalau tak tanda, dia akan jadi macam mana? Saya buka monthly nampak tak? Dia akan jadi macam tu. So kita punya marking akan jadi serabut. Monthly nampak, yang weekly nampak, yang daily dan sebagainya. So saya tak nak macam tu. Apa yang saya akan buat ialah saya akan tukarkan visualization dia, tick daripada M1 sehinggalah kepada weekly. Actually kalau saya trade, normally saya akan guna daripada time frame yang besar tentulah. Tapi paling jauh pun saya akan turun sehingga kepada H1. Tapi sebab kita dah biasa, saya dah disiplinkan diri saya untuk marking je semua. Sebab ada masanya kadang-kadang gila tu datang, perangai buang tebiat tu datang, nak trade sampai M1. So saya dah tak payah nak ubah visualization dah. So dekat bawah ni selesai. Kita boleh nampak dekat bahagian sini yang ni dah kira orang kata apa, dah habis lah yang ni. Yang ni saya tak nak ulas lagi, sebab yang ni dah jadi SBR dan seterusnya batal dan sebagainya. So nanti kita akan bincangkan pada topik yang seterusnya. Baik. So kita fokuskan yang bahagian bawah ni pula. Kalau bahagian bawah ni, kita boleh nampak dekat sini yang mana pada bahagian bawah ni, ini background monthly.
Kalau saya scroll je ke sini pun boleh nampak yang ni hujung ni dia tulis monthly, yang ni weekly, yang ni weekly. Baik. So saya nak dia nampak view macam ni supaya tuan-tuan dan puan-puan jelas. Boleh nampak. Baik. So sekarang ni ini daily. Okey, yang ni daily 1 2 yang ni okey, sebab yang ni termasuk juga. Okey, dan juga yang ini. Baik. So sekarang ni macam mana kita nak tanda? Adakah perlu untuk kita tanda macam yang daily ni kita kena tanda gini pula? Kena tanda macam ni ke? Baik. Kalau saya hanya akan fokuskan kepada kawasan yang berlaku pertindihan sahaja. Okey. Yang ni weekly punya, ini low untuk weekly. Jadi saya tak akan turun lagi dah lebih rendah. Pasal apa? Pertindihan tu berlaku sehingga sekadar ini sahaja untuk weekly. Ini ruang weekly. So saya akan fokus yang ni sahaja. Okey. Baik. Begitu juga dengan bahagian bawah ni. Okey. Dalam kes bawah ni, yang ni contoh yang agak baik. Yang mana yang ni background dia monthly. Keduanya weekly. Seterusnya saya akan ambil untuk daily. Baik. Kalau daily, macam mana cara saya nak ambil? Okey, saya akan buat macam tu. Dan seterusnya. Okey, period separator. Bubuh siap-siap dekat situ. Okey. So sekarang ni saya letak sini. Yang bawah, bahagian bawah ni saya letak kat sini. Okey. Saya akan buat monthly, weekly, daily. Itu cara dia. Itu cara dia yang saya akan buat. Yang bawah ni kalau nak note kat sini weekly dengan daily pun boleh, tak ada masalah. Visualization untuk yang ni macam mana? Yang ni kita dah set visualization dia daripada weekly turun ke bawah. So biarkan. Yang ni pula macam mana? Kita dah set view all time frame. Pasal apa? Dia merupakan pertindihan support yang berlaku daripada monthly, weekly dan daily. Okey. Baik. So kita turun dekat H4. Bila saya turun dekat H4, okey, yang ni yang monthly dengan daily. Okey, yang ni monthly dengan daily kat sini. Monthly dengan daily. Kemudian kita buka dekat H4 juga turut berlaku pertindihan. Boleh nampak dekat sini pertindihan tu berlaku. Okey. Baik. Dan kita turun dekat H1 pula. Okey. Ni bahagian bawah ni. Kalau nak zoom in lagi pun boleh, tak ada masalah. Okey. Saya zoom in sikit. Zoom in ni maksud saya zoom in by marking lah. Bukan zoom in dengan chart. View chart ni tak view zoom in dengan view on marking. Kita nak tengok marking dia macam mana. So sekarang ni saya betulkan dulu. Okay, visualization dia saya akan ambil daripada daily sehinggalah kepada M1. Okay, sebab apa? Sebab marking ni daripada monthly, daily, H4 dan H1. Tu dia. Okay. Baik. Okay. Tu dia. Jadi saya dah tahu dah. Kalau kata saya scroll ke depan ni balik, saya dah tahu dah. Okay, zone ni merupakan zone di mana berlaku pertindihan support daripada time frame monthly, daily, H4 dan H1. Yang atas ni pula, yang kotak yang agak besar ni, monthly, daily dan H4. Baik, kenapa kita perlu marking support yang berlaku pertindihan ni? Sebab apa? Apa punca dia? Apa reason dia? Kenapa perlu marking begitu? Baik. Kalau tuan-tuan perhatikan, berlakunya pertindihan daripada time frame yang berbeza, dekat sini selalunya market akan touch hit and run. Senang cerita macam tu. Nampak ni. Okey. Ni kebetulan sebenarnya saya pun tak jangka kata akan jumpa rezeki lah. Okey. Yang ni M30 Ni M30 Okey. Nampak? Saya turun lagi ke M15. Zoom out sikit. Okay. Tak tahu ni. Okay, boleh nampak.
Oh, sorry. Okay, zoom in. Nampak? So sekarang ni sebenarnya monthly, daily, H4, H1, M30, M15 berlaku pertindihan pada kawasan yang sama. Nampak kat sini? Okay, saya zoom out. Dan kita turun M5 pula, tengok macam mana. Tu dia untuk M5. Okay, M5. So nampak tak dekat sini? Lebih kurang dalam 8 point. Bukan 8 pips tu, 8 point. Makna kata 1 pip pun tak sampai. So isu dia kalau kata dalam kes yang sebegini, spread lah. Isu dia akan jadi isu spread lah. Okay, sama ada kena ataupun tidak dan sebagainya. So itu dia kelebihan kenapa kita belajar marking yang berlaku pada time frame yang berbeza, kawasan yang sama. Dan itu caranya macam mana untuk kita zoom in dan zoom in. Okey. Baik. Saya sebenarnya nak share macam mana cara nak macam mana cara nak buat yang ini sebenarnya. Tapi sebabkan data tak cukup, saya tak boleh nak zoom in lagi. Kalau saya zoom in, time frame kecil tak akan nampak. So tak boleh nak buat lah. Okay, just yang mana saya nak tekankan, kalau kata betul-betul korang faham, okay, cara marking tu tadi saya dah tunjuk sampai time frame yang rendah dah. So saya harap korang boleh buat lah. Okay, baik. So kita fokuskan yang ni pula. Baik, macam mana kita nak declare kata satu-satu support itu telah pun berlaku, siap ataupun belum? Adakah memadai dengan dianya berlaku di bawah current price? Tidak. Okay. Contohnya untuk case Euro USD bagi time frame monthly, memang betul dia dah cukup description yang mana candle yang pertama merah dan candle yang kedua berwarna biru. Kemudiannya price juga berada di bahagian atas daripada formation ini. Soalnya sekarang ni ialah, sekarang ni berapa hari bulan? Saya buka daily jap. Sekarang ni 9 hari bulan 11. Okey. Makna kata ada beberapa hari lagi, ada beberapa minggu lagi sebelum bulan 11 membuat closing. Jadi sekarang ni candle monthly belum close. Kita hanya boleh declare bahawa formation ini sah sebagai support apabila formation ini berada di bawah current price, yang pertama. Yang kedua, candle dia dah close. Itu yang paling mustahak. Okay? Selagi dia belum close, kita tak boleh nak declare bahawa kawasan ini merupakan kawasan support. Baik. Untuk USD CHF, okay, saya nak fokuskan USD CHF pula. Sebab saya dah janji kita akan tukar nanti, tukar pair. So yang ni berlaku pertindihan. Okay, kat sini. Ini case yang sama ni. Ini case yang sama. Nampak? Weekly belum close candle lagi, tapi merah biru dah. Okay. So kita tengok daily pula. Okay, daily support dia kat mana nak ambil? Sini. Ni yang berlaku pertindihan. Saya akan fokuskan yang atas ni, sorry. Yang ni. Okay, saya akan fokuskan yang ini sampai period separator sini. Okay, yang ni saya akan buat monthly, weekly dan daily. Okay, saya akan tukarkan kepada warna merah. Seterusnya saya akan antik pada draw object as background. Okay, selesai. So saya akan tukarkan kepada time frame H4 pula. Okay, H4. So kalau kata kita tengok H4, saya akan turunkan dia macam ni. Okay, selesai untuk H4. Kita tengok H1 pula. Okay, so yang ni H1, open kat sini, low kat sini. Okay, sekejap saya buat H4 dulu. Okay, H4 kat sini. So saya biarkan. Kalau saya buka H1, H1 tu open bull kat sini, low bull kat sini. So saya takkan alihkan H4 marking ni ke atas. Tidak. Sebab apa? Dia lebih tinggi.
Makna kata kalau saya tanda atas ni, ruang daripada sini ke sini, H4 tu dia tidak berlaku pertindihan. Jadi sekarang ni kalau saya mark dekat kawasan ini sahaja, jadi kawasan ni saya boleh declare di mana berlakunya pertindihan daripada 5 time frame yang berbeza. Okey, monthly, weekly, daily, H4 dan H1. Kalaulah contoh ni contoh, saya tandakan dia macam ni. Jadi saya tak boleh nak declare bahawa berlaku pertindihan sekali dengan H4 sebab kawasan tu dia dah terlebih sebenarnya. Okey, sebab tu saya tak tanda macam tu. Saya just biarkan dia dekat H1 macam tu sahaja. Okey. Dan kita tengok pada time frame yang lebih rendah, M30. Okey, dalam kes yang ni pula, M30 ni kalau tuan-tuan perasan, M30 ni dia makin mengecil macam ni. Kecil tak apa. Kecil tak apa, tak ada masalah, kita boleh ambil. Jangan dia makin naik pula. Yang tu tak boleh. Okey, so M30 saya zoom out. Okey, then saya zoom tukar time frame M15. Okey. Itu dia. Yang ni dia untuk M15. Okay, so boleh nak remark dekat sini M15. Seterusnya M5. Tu dia M5. Okey, M5 lagi rendah lah, dekat sini. Okay, so saya just ambil untuk M15 saja yang paling rendah, sebab yang M5 tu dah nipis sangat kan. So adakah kemungkinan akan berlaku terjunan, kemudiannya terus akan berlaku kenaikan seumpamanya keadaan yang berlaku untuk GBP USD dekat sini. Saya buka balik GU. Ni dia. Bukan. Mana? Sini kan. Berapa ratus pip ni? Kita tengok. Daripada atas ni turun sampai bawah 418 pip. So itu kepentingan dia. Kenapa kita marking macam ni? Itu kepentingan dia, ya. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan semua dapat faham dengan baik, dengan jelas dan sebagainya. Macam mana kita nak tanda, macam mana kita nak declare, macam mana kita nak kecilkan ataupun kita nak fokuskan zon-zon yang berkenaan. Baik, sekian sahaja di sini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Kalau tak faham tanya. Boleh ulang video ni seberapa banyak kali yang mungkin, dan pastikan request untuk the next video. Okay, pastikan dapat approval daripada saya. Tapi macam mana pun kena fahamkan betul-betul lah. Kalau tak faham tak boleh lah. Baik, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat dan salam sejahtera.